Masa saya juga dah tiba. Ya. Jawapan pun akan diberi juga. Ya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ya. Sila. Jenayah rogol adalah satu jenayah kekerasan yang sukar untuk dikesan. Pelakunya, ia boleh berlaku tanpa dirancang dan secara spontan kepada sesiapa saja tanpa mengira mangsa, bangsa dan agama. Pihak polis memandang serius ke atas kes jenayah rogol, terutama yang melibat remaja yang berumur 11 tahun ke bawah, yang mana kes rogol sedemikian diklasifikasikan sebagai statutory rape. Dia tidak memerlukan kekerasan dan boleh juga dikatakan consensual sex ataupun pertemuan jenis yang disukai bersama pun juga menjadi rape di bawah istilah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Daripada siasatan polis mempercayai kebanyakan kes berlaku disebabkan pengaruh internet yang boleh diakses tanpa had atau bahan lucah dan menggairahkan. Pengaruh rakan-rakan juga tidak boleh dinafikan dan perasaan ingin mencoba ataupun dapat cabaran daripada rakan juga ada kesan kepada pihak yang melakunya. Statistik mangsa jenayah rogol yang melibat remaja di bawah 16 tahun ke bawah bagi tahun 2012 adalah sebanyak 1,550. Mangsa terdiri daripada 1,243 orang Melayu iaitu 80%. 73 Cina iaitu 5%. 5 India 3% dan 189 orang terdiri daripada lain-lain bangsa 12%. Manakala bagi tahun 2013 pula seramai 1,424 mangsa rogol dilaporkan iaitu sebanyak 1,142 Cina, 32 India dan 183 orang lain-lain bangsa. Ini bukan bermakna kebanyakan secara nisbah melakukan kes rogol sedemikian. Sebenarnya orang Melayu sensitif sangat kepada kes-kes seks di antara belia ni, maka laporan mesti dibuat oleh pihak-pihak ini dan kurang sensitif kepadanya, maka nisbahnya terima perkara berlaku itu boleh diterima oleh pihak-pihak yang maka nisbahnya lebih di bawah dan turun sedikit angka yang ada kepada polis. Telah menunjukkan penurunan untuk tahun kajian, tetapi angka tersebut masih membimbangkan kita semua. Kanak-kanak yang menjadi mangsa adalah berumur sekitar 13 tahun hingga 16 tahun yang meliputi 100% jumlah yang dilaporkan. Pelbagai langkah diambil oleh pihak kajian dan pihak polis untuk membendung jenayah rogol ialah seperti penubuhan bahagian D11 dalam jabatan bagi menangani penyiasatan kes seksual, penderaan kanak-kanak, keganasan rumah tangga secara lebih berkesan kerana banyak fungsi kes-kes keganasan, rogol, sumbang mahram, gangguan seksual, penderaan kanak-kanak, keganasan rumah tangga yang melibatkan ramai kaum wanita. Dan yang kedua, Datuk Yang Ketua, perkhidmatan One Stop Crisis Center OSC yang disediakan di hospital khusus bagi mangsa secara lebih profesional demi menjaga maruah dan untuk memberi keterangan. Yang ketiga, menyediakan khidmat kaunseling dan triage di balai-balai polis membolehkan kepada
perhatian yang masih dalam kejutan terutama kes-kes traumatik dan segera laporan keterangan bilik khusus yang tidak diterdah kepada pendengaran ataupun pandangan orang lain. Pak Herman merakam kanak-kanak umur saksi bawah 16 tahun melalui rakaman video di Pusat Termudaga Kanak Interview Center CIC. Langkah ini bertujuan untuk tidak mendedahkan identiti dari ganggu dan diancam. Yang kelima, perkhidmatan kaunseling dan membantu sokongan yang bersesuaian bagi mangsa yang memerlukan pusat PDRM, Victim Care Center, VCC, yang diadakan di sekolah-sekolah PTS, media massa, Women Awareness Campaign pada wanita dan badan bukan kerajaan, NGO dan swasta. Yang ke-8, jaringan Yayasan Malaysia Crime Prevention Foundation dan kerajaan serta NGO beri kesedaran dan keprihatinan masyarakat dalam mencegah dan bersemi jenayah termasuk jenayah rogol. Walau pelbagai diambil oleh pihak itu, apa yang penting bagi mengenai isu ini ialah terletak kepada peranan yang itu bapa mendidikkan anak-anak mereka menjadi insan yang sentiasa mengawasi pergerakan anak-anak mereka. Datuk Yang Tua, terima kasih. Sabar dulu. Yang Tua, soalan tambahan saya. Dalam seksual apa yang biasa berlaku yang tidak berpuas hati biasanya sama ada di pihak tertentu akan membuat rayuan yang lebih. Dan tidak semestinya kalau kes dilepaskan di mahkamah yang lebih bawah ataupun juga dia ini umum. Dan kita sebenarnya atas fakta yang diberi itu yang diambil. Jadi tidak timbul, maknanya kalau ada apa-apa bisikan ke, arahan ke, boleh sewenang melepas menyabitkan. Jadi maknanya bahawa mahkamah bertindak atas apa keterangan yang diberikan. Dan jadi sabarlah dulu nanti. Saya nak bagi ada tak faham pada Mahkamah Magistrate ke Mahkamah Tinggi dan ke Mahkamah Rayuan, ada daripada Mahkamah Session ke Mahkamah dan Mahkamah Rayuan daripada Mahkamah Rayuan. Bagilah. Oh, tak faham lagi. Ini susahnya orang yang lebih faham. Ya. Jadi pengalaman 27 tahun dalam Setiu soalan. kehakiman. Tak beritahu, mana ramai yang tak faham. Itu susah. Janganlah ganggu. Betul, soal jawab lisan ni. Perbahasan nanti selepas ni. Tak. Terima kasih betul. Soalan saya. Ya. Jadi dengan memboikot, sabar. Dengan memboikot sidang parlimen dan juga reformasi rakyat itu proses tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah. Serius. Itu soalan saya. Itu proses undang-undang boikot dibuat pada tempoh hari atas alasan lain, tapi dibuat atas keadilan mahkamah. Ini kes
pada pihak topik. Itulah soalan Jangan saya. buang masa. Sama ada. Ni merogoh soalan ni. Jadi soalan saya itu adalah Langsung kepada tak kita tidak Ya, Yang Mohd sekalian diam sekejap. Okey, Saya serius. tahu menarik tentang Perdana Menteri. Sebab semasa menteri menjadi speaker, dia akan bertanya kepada dia nak jawab. Datuk Yang Tua, Ya. sebenarnya berapa? Banyak sangat. Ya. Gangguan tu banyak. Jadi saya tak tentu. Terima kasih. Ya. Belum habis, Mat. Oleh kerana tadi soalan floor yang Mat. Sebenarnya masa soal jawab ni floor bila Ya. pun ada dekat floor. Kalau speaker lah. Jadi soalan tu tadi interference daripada apa dikata powers. Ya. Powers ini boleh membuat keputusan dan pihak umpamanya ataupun parlimen tidak boleh, maknanya ahli keputusan apa yang hakim dah buat. Ya. Tetapi kalau mahkamah parlimen yang keputusan yang kita di parlimen untuk keputusan itu saja yang boleh kita buat, tapi tidak boleh ditantang dan dipalekehkan keputusan parlimen. Alasan yang Ya, terima jadi kasih. tidak siapa yang boleh mempalekehkan keputusan hakim dalam satu-satu kes. Prosedur yang kita gunakan sekarang terbukti tak salah masih 79. Kalau tak salah saya, tidak mengubah pada satu perubahan satu, kita tahu prosedur kita dan garis panduan kita masih mengikut garis panduan British itu. Ya. Jadi tidak siapa pun kerajaan tidak boleh interfere, pihak boleh interfere, mana-mana pihak khususnya hakim. Terima kasih. Dengan adalah minta usul undang-undang. Yes, saya kira rantau panjang tahu cara. Sila. Terima kasih Tuhan. Saya kembali kepada soalan asal. Kalau kita tengok negara kita menggerunkan setiap 15 rogo berlaku dalam negara kita, dan daripada 10 kes hanya satu saja, dan pada 3,600 kes hanya 160 yang telah dihukuman berlaku pada tahun 2000, menunjukkan penguatkuasaan undang-undang. Jadi saya ingin penjelasan daripada pihak kerajaan yang begitu banyak tahun itu, dan bukan saja melibatkan sumamah terdekat yang menzalimi anak-anak. Jadi sejauh mana usaha kerajaan untuk mengatasi sebaik mungkin penguatkuasaan undang-undang, mengatasi segala kelemahan yang ada pada hari ini. Minta penjelasan. Ya. Sebenarnya Datuk Yang Tua, soalan tu amat baik. Ya. Itu amat baik. Saya apa yang berlaku amat menggembirakan. Pada awal jawapan saya tadi juga, masyarakat kita banyak sangat perkara lain, perkara penting kemasyarakatan, kebaikan kepada masyarakat kita buat ya, politik, marah orang lain, itu saja yang banyak kita buat.
sedemikian sebagai masyarakat Malaysia bahu dengan pegawai pihak penguat kuasa. Jangan letakkan tanggungjawab penguat kuasa dan pihak yang tadi. Kita dah buat sebaik-baik yang boleh. Tapi kalau masyarakat tidak menyokong, tak bersama yang pihak, kita akan gagal dalam menangani masalah undang-undang norma negara kita sendiri. Tapi kita hanya boleh pandai bercakap. Tapi keluar di sana nanti orang lain dan sudah 100% tugas terhadap anak-anak kita penting. Soalan community service, soalan kebaikan keluarga, ada pernah keutamaan tak pernah. Kita sibuk mencari sumber kekayaan, kedudukan dan sebagainya. Akhir tanggungjawab kita akhir meletakkan guru lah diletak tu pihak-pihak dah diletak peratus menjaga anak-anak kita sendiri. Padahal kita sendiri bertanggungjawab lebih banyak daripada itu. Tidak kita buatkan. Jadi kita kerjasama supaya kita menangani masalah ini bersama. Terima kasih. Ya.